Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa salmin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Semua sedia maklum bahawa hari ini kita akan membuat satu pernyataan media berkenaan CTTP. Untuk pengetahuan semua, Gabung merupakan satu gabungan umum yang mewakili lebih 100 NGO Melayu kebangsaan, terdiri daripada sahabat-sahabat daripada Pembela, MTEM dan Perkasa dan sebagainya. Jadi saya dah sertakan kepada tuan-tuan puan-puan semua sedikit dokumen. Terlampau banyak hujah kenapa CPTPP ni tidak baik untuk negara, tapi izinkan saya membaca sedikit rumusan untuk dihayati oleh semua. CTTP tidak boleh diratifikasikan oleh Malaysia, dan rumusan gabung setelah kita berbincang dan mendapat maklum balas daripada pakar-pakar ekonomi, perundangan, pemegang taruh kepentingan Bumiputera serta usahawan di peringkat bawah, peringkat industri yang terkecil, atom, mikro, kecil dan sederhana. Kita dah berbincang dengan para petani, pekebun, mereka yang membuat perkhidmatan, kesatuan sekerja dan persatuan industri dan pelbagai industri. Kesimpulan kami adalah hanya segelintir saja yang akan mendapat manfaat dan kesan daripada CTTPP. Hari ini kita dalam situasi di mana semua lapisan telah mengalami perencatan yang dahsyat. Jadi ia memerlukan pemahaman bagaimana kesan CPTPP ini pada negara. Nombor 2, jumlah penganggur yang tertinggi akibat penutupan perniagaan kerana terkesan teruk dengan pandemik COVID-19. Jumlah pekerja asing melebihi jumlah pekerja asing dengan izin, serta tiada ketentuan jumlah dan kepencangan pengesanan sertifikat kekuasaan. Keadaan situasi di mana pemain-pemain kuasa politik tidak mempunyai pendirian tetap dalam mentadbir serta menguruskan tadbir negara, meletak kepentingan dan masyarakat industri di dalam negara. Kedua, seterusnya kedaulatan undang-undang negara bakal dicabar melalui pengawasan keluarsa ASDS perjanjian CPTPP yang masih ada. Dasar pelaburan negara mesra kepada pelabur asing sudah pun baik. Ranking kita adalah nombor 2 dari segi investor protection, melindungi pelabur, sehingga peratusan meningkat kepada 43% pada 2018. Jadi tidak ada halangan kalau seadanya bagaimana mereka boleh melabur di dalam negara, kerana mereka pun telah mempunyai lebih kurang 43%. Dan dianjurkan akan terus meningkat. Prasarana kita antara yang terbaik, pekerja mahir kita pun ramai. Perjanjian perdagangan dua hala telah pun wujud dengan semua anggota CPTPP kecuali Kanada, Peru dan Mexico. Jadi kenapa perlu kita buat yang baru dan lebih luas? Sehingga hari ini tidak ada laporan kajian kos dan manfaat bagi CPTPP. Kita masih belum didedahkan maupun terma rujukan kajian yang dilakukan. Adakah benar-benar ia memberi kesan yang positif? Sehingga ini kerajaan masih gagal menunjukkan bukti yang jelas ataupun kajian yang menunjukkan kelebihan pada ekonomi negara, kecuali yang kita jangka adalah lapakan barangan import yang akan menindas PMKS tanpa sekiranya kita meratifikasikan dengan tergesa-gesa ketika ini. Agenda Bumiputera juga akan dihadkan dan dikurangkan untuk memberi lebih ruang untuk PMKS dari luar negara, termasuk dalam sektor perolehan kerajaan, perolehan GLC dan SOE. Tidak meratifikasinya CTTPP tidak akan berkesan kepada Malaysia, kerana Malaysia sudah pun mempunyai perdagangan dengan hampir semua negara CPTPP, kecuali 3 yang tadi. CTTPP hanya beri kelebihan pada industri ekspor dan tidak beri apa-apa kelebihan pada PMKS tempatan bagi memaksa negara, tapi ia memaksa kita membuka ekonomi kita seluas-luasnya. Bukan saja agenda Bumiputera akan dikawal selia, tapi kesan CPTPP akan beri kesan pada industri kesihatan, pertanian dan juga akan memberi kesan kepada pengguna dan pengeluar produk-produk tempatan. Syarikat strategik GLC, SOE akan tertakluk kepada CPTPP. Begitu juga seperti Petronas, LKT, Khazanah, PNB juga akan tertakluk di bawah CPTPP ini dan mengurangkan kebolehan negara untuk mencipta dan merangka dasar-dasar baru untuk meningkatkan penguasaan dan kualiti ekonomi negara. Tidak ada halangan untuk PMKS untuk meningkatkan perdagangan dan perolehan melalui kelebihan latihan teknologi transfer, dan kerajaan juga mampu mengurangkan halangan bukan tarif untuk import barang tanpa CPTPP. Tidak perlu CPTPP untuk mendapatkan semua kelebihan yang mereka nyatakan yang akan dapat apabila kita meratifikasikan CPTPP.
Oleh itu, Gabung menyatakan CPTPP tidak mendahulukan kepentingan negara tapi kepentingan syarikat korporat antarabangsa yang diutamakan. CPTPP adalah satu bentuk pengkhianatan pada agenda ekonomi Melayu dan Bumiputera. CPTPP akan menindas PMKS tempatan, khususnya dalam fasa pemulihan ekonomi ketika ini yang di mana kita sepatutnya lebih melindungi industri tempatan. Yang keempat, CPTPP akan beri kelebihan pada sektor tertentu, tapi bukan semua sektor, khususnya pertanian, perkhidmatan, kesihatan dan lain-lain, dengan cara yang tidak adil kerana ia akan meningkatkan kos-kos beberapa perkara dan menindas pengusaha tempatan. Pada pandangan kami, CPTPP adalah satu bentuk penjajahan ekonomi yang seakan perjanjian Pangkor, di mana ekonomi tanah Melayu dikawal oleh syarikat Hindia Timur selama ratusan tahun akibat daripada keputusan yang satu. CPTPP menghadkan kebolehan kerajaan menggubal undang-undang dan jelas mencabar kedaulatan undang-undang dan perlembagaan kita. Kita tertakluk di bawah CPTPP, bukan sebaliknya, dan ia sedikit mencabar adakah benar-benar kita berdaulat. Jangan jadikan perjanjian ini sebagai alat yang konon akan meningkatkan tabir urus dan kelebihan ekonomi dengan bermatlamatkan untuk menekan agenda ekonomi tempatan, khususnya untuk Bumiputera dan PKMKS. Kerajaan yang perhatian mesti dahulukan rakyat dan PMKS tempatan. Kita takut yang dikejar tak dapat, yang dikenduri tercicir. Oleh itu, kita minta kerajaan tangguh ratifikasi, bentang di Parlimen, fokus pada pemulihan negara dan jangan khianati kepercayaan dan harapan rakyat. Sekian, terima kasih. Disebabkan oleh kerana sekarang ini kita telah mempunyai 60% perkara yang daripada segi procurement, kita Bumiputera boleh mendapat 60% procurement daripada kerajaan. Tetapi di bawah CPTPP nanti cuma 30% sahaja yang dialokasikan kepada bukan Bumiputera tetapi kepada Malaysia. Pasal 70% akan diberikan kepada open kepada semua, bukan semua kaum tetapi semua bangsa di dunia ni boleh masuk ke dalam procurement kerajaan. Jadi sekarang ini kita ada 60% dan daripada 60% tu telah turun kepada 30% dan 30% itu kita akan berkongsi dengan rakan-rakan China, India, Kadazan dan sebagainya. Dan kalau kita ada cut out sebanyak 30% untuk Bumiputera, ini hanyalah daripada 30% yang diuntukkan kepada orang Malaysia. Jadi bayangkan 30% daripada 30% adalah cuma 10% daripada keseluruhan procurement kerajaan. Jadi soalan pertama saya adalah, adakah kerajaan ini hendak memberikan procurement ni kepada orang luar dan tidak menjadikan orang Malaysia sendiri sebagai pemain utama dalam procurement kerajaan? Nombor dua, apakah yang akan jadi kepada Buy Malaysia First? Kita tidak akan dapat membeli barangan daripada Malaysia disebabkan barangan daripada China, barangan daripada Vietnam akan lebih murah kepada kerajaan, dan kerajaan tidak boleh membeli daripada orang Malaysia sendiri disebabkan oleh kerana perubahan harga dan juga kesenjangan daripada harga tersebut. Jadi inilah yang perkara yang kita perlu lihat, dan perkara ini protection kepada Bumiputera cuma akan berlaku sehingga 7 tahun sahaja selepas CPTPP ini diratifikasikan. Okay? Jadi sepanjang 7 tahun ini yang keharapan, jika ianya bermula pada 2022,
kita baru saja akan bermula fasa endemik daripada fasa pandemik. Jadi kita memerlukan masa yang agak panjang untuk mendapatkan balik modal kita dan dapat mula mencanakan perniagaan kita. Dan apabila perkara ini sudah berlaku, jadi CPTPP ini adalah satu perkara yang amat menekan kepada pengusaha Malaysia, bukan saja pengusaha Melayu. Jadi kita berharap supaya kerajaan dapat melihat semula perkara ini, sebab dikhabarkan bahawa cuma 4 sahaja ratifikasi yang perlu dilakukan sehingga hujung tahun ini, dan ataupun paling lewat pada awal tahun depan. Jadi ini adalah satu perkara yang besar yang perlu diberitahukan kepada semua orang, apakah kesannya kepada rakyat Malaysia dan juga kesannya kepada peniaga-peniaga di Malaysia ini, bukan sahaja Melayu tetapi Cina, India dan sebagainya. Itu daripada saya lah. Saya begini ya, banyak poin-poin tadi telah pun disebut oleh rakan-rakan daripada gabung. Saya ingin nak menekankan 1-2 poin saja. Kita kena faham, yang pertama, dari segi penguasaan ikuti Bumiputera dalam negara kita ini, walaupun kita meletakkan 30%, 64 tahun ataupun sejak tahun 70 kita tidak pernah capai pun 30%. Malah saya dimaklumkan, kita dimaklumkan hari ini cuti Bumiputera hanya tinggal 9% sahaja. Cuba bayangkan kalau kita membuka ekonomi kita melalui CTPP ini, saya bimbang bahawa 9% ini akan lagi diluted lagi atau akan lagi dicairkan lagi. Kemungkinan akhirnya mungkin tinggal 3-5% saja. Jadi akhirnya apa yang kita bimbang bahawa negara kita ini kaya hanya akan dapat dikawal oleh orang lain, bukan oleh rakyat tempatan. Dan kita tahu bahawa apa yang berlaku hari ini, apabila syarikat-syarikat Cina masuk mendapat kontrak-kontrak yang ada dalam negara kita ini, mereka tidak mengambil kepakaran kita. Mereka mengambil dan membawa semua pekerja-pekerja mereka dari China. Hanya sebahagian saja, 30% saja. Jadi kalau masuk CTPP ini nanti, mana apakah kita ini akan dipenuhi dengan orang luar? Jadi akhirnya rakyat kita pula terpaksa pergi ke Bangladesh, rakyat kita pula terpaksa pergi ke Indonesia dan sebagainya, ataupun negara-negara lain. Jadi apa yang nak jadi pada tempatan? So ini kita punya concern yang besar, yang harus dipikirkan secara jangka panjang. Sudahlah sekarang ni ekonomi gap kita begitu besar antara pelbagai kaum, tetapi datang bulan ini saya risau sejarah akan berulang. Bagaimana berlaku penjajahan dahulu secara fizikal oleh British dan Jepun, dan orang Melayu tak pergi negara, letakkan di kampung dan sebagainya. Adakah sejarah itu akan berulang bahawa kita akan terus dipinggirkan secara halus oleh kolonis-kolonis ekonomi? Ini yang bagi saya suasana yang sangat memang pengangguran yang begitu banyak dengan endemik yang kita hadapi sekarang ini. Sebab saya rasa gini, kita bukan against foreign direct investment, kita bukan against, tetapi kerajaan mesti ada protection terhadap local businesses, local businessmen ini kan ada serta protection seperti negara-negara lain. Dia bukan kita open, kita kena mengaku bahawa kemampuan peniaga-peniaga di negara kita ini, sama ada Melayu, Cina yang masih lagi tidak mampu nak compete secara head to head dengan multinational. Mungkin hanya sebahagian kecil saja mampu, tetapi kebanyakan dia tidak mampu untuk head on dengan international multinational companies. Jadi apabila kita tak mampu nak compete, sudah tentu kita tidak boleh offer bagaimana mereka boleh offer. Jadi akhirnya memang sama ada gulung tikar ataupun terpaksa berpindah ke negara lain, ataupun tak tahu apa nak jadi. Sekarang ni pun dengan keadaan ekonomi yang teruk ini,
dah ada dikatakan 100,000 company akan ada masalah, 10,000 dah ada bankrupt. Apa yang akan jadi kalau misalnya perkara ini direktifikasikan dan ekonomi market kita dibuka seluas-luasnya kepada orang lain dengan kita hanya peluang ada 30 daripada 30% daripada 30%. Maknanya berapa persen saja. Dalam 20 tahun Bumi Putra hanya boleh bid untuk 70 million and below, something like this. Mana all those hundreds of millions of project ni akan open table kepada multinational mana yang nak compete. Negara China kita tahu datang ni bukan datang dengan 100-200 juta, dia datang for billions of ringgit or billions of dollars. Berapa company kita saja yang boleh compete? Tak boleh compete. Kita boleh compete. So saya rasa ini yang kita desaklah. Desak kerajaan fikir dan menghentikan niat untuk meratifikasikan CPTPP kerana dia punya impak terlalu besar kepada ekonomi, kepada sosial negara kita, terutamanya orang Melayu yang kita tahu hari ini memang jauh tertinggi berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Kita nak buat sedikit pembetulan yang Putra punya application di bawah ini 40% untuk KLC. 30% yang share tadi, yang share tiga pihak itu bawah KLC, bukan bawah kerajaan. Kerajaan punya 20% itu tetap di Putra selama-lamanya 30%. Tetapi ada punya nilai ambang ni, dan maknanya kalau nak tengok detailnya ikut kat sini lah surat yang kita terjemahkan ni. Kat sini ada penjelasan yang dia pasal perjanjian ni memang kompleks, cara dia buat memang kompleks. Kalau kita nak faham, saya dah berkecimpung dalam hal PPPA ni. Dulu dipanggil PPPA dulu dipanggil PPPA. Sekali dia nak sebut surat yang kita sebut jadi CPTPP pula. Dan keduanya ada dua perjanjian yang kita telah tanda tangan ni. Satunya RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang itu ada China. Yang ni tak ada China. Yang ni tak ada China. Jadi kalau dalam detail 11 negara yang di bawah CPTPP ini yang telah tanda tangan ni, ada kat dalam tu juga. Cuma Malaysia, Brunei dan Chile. Malaysia, Brunei dan Chile belum ratifikasi. Belum ratifikasi lagi. Negara lain semua, Vietnam semua dah ratifikasi dah. Maknanya 7 negara, 11 negara dah, 8 negara dah ratifikasi. Malaysia, Brunei dan Chile belum ratifikasi lagi. Kenapa Chile tak ratifikasi juga? Dekat Chile pun ada masalah Bumi Putra ya. Apa yang dipanggil golongan Mapuche ni Bumi Putra ni. Itu pun dia 10% di sana. Kita berapa persen kat sini? Kita 70%. Macam tak ada hal. Kalau ada 10% pun dah 10% Bumi Putra dekat Chile pun dah jadi hal. Maksudnya tak sayang tak ratifikasi. Jadi kita sudah tanda tangan perjanjian ni, tetapi belum ratifikasi lagi. Jadi saya nak jelaskan apa itu ratifikasi. Ratifikasi itu adalah kita perlu, walaupun kita sign, tapi kita perjanjian ni belum berkesan kat kaki tadi, belum come into effect lagi untuk negara Malaysia. Ratifikasi itu bermakna kita telah selaraskan undang-undang kita, peraturan kita, dan peraturan itu banyak. Dia bukan undang, tapi peraturan, arahan kerajaan, segala pengeliling di pembendaraan, Kementerian Kewangan, dia surat yang macam itu, isu freight order kan, yang ejen custom tu, itu pembendaraan, treasury circular. Jadi semua yang akan terpaksa dilupuskan ataupun kena ikut peraturan baru, iaitu CPTPP. Itu yang dikatakan macam sebuah penjajahan. Kenapa kita kena buat ni? Kerana kita nak bersama dengan negara 10 negara lain bawah CPTPP. Walaupun tadi saudara Yazid telah mention, kita dah ada FTA dah dengan, dah ada perjanjian perdagangan dengan diorang ni dah ada dah. Bila kita dah ada perjanjian perdagangan dengan negara yang besar ni,
Australia, Jepun, New Zealand, Canada atau Singapura, ASEAN, dalam negara ASEAN, itu memang ada dipanggil tingkai import yang baik lah. Maknanya sama ada kosong ataupun 2%, 3%. Maknanya dah baik lah, boleh ekspor. Dan memang rakyat kita boleh ekspor. Macam antara ahli dewan tu memang dia ekspor pada 20 negara di bawah WTO dan di bawah perjanjian FTA yang telah kita sign. Kita dah sign 14 FTA ataupun FTA ni for perjanjian perdagangan. Kita dah sign 14 lah. Maknanya dia orang dah boleh berdagang. Yang kita tak sign cuma, kalau kita tak sign, tak kasihkan CPTPP ni, cuma 3 negara sahaja yang kita tak ada perjanjian buat masa ni, iaitu Canada, Mexico dan Peru, right? Dan antara 3 negara ni, kita punya ekspor pada mereka pun cuma setakat 1.4%, 1.4% sahaja, very small. Dan tarif yang ada pun rendah, 6%, 4%. Kan macam Canada, kalau kita tengok di flight rate juga 6%. Macam lalu Mexico berdasarkan apa yang dipanggil post negotiation rate 4%. Tapi tak apalah, itu detail kan okay. Maknanya dah, kita dah boleh berdagang kan, tanpa CPTPP ni. Tapi dengan CPTPP ni, itu yang kita tengok cerita-cerita yang menakutkan tu. Dia dah, kita punya perolehan kerajaan, kalau dulu Bumi Putra boleh dapat sampai 60%, akan dikurangkan kepada 30% perolehan kerajaan, right? Yang kepanjang. Dia ada nilai ambang, boleh dijelaskan dalam ni lah. Okay? Kenapa pula kita nak kena bagi 70% pada mereka? Kenapa? Lepas tu perolehan GLC pula, perolehan GLC sebanyak 300 ke 400 bilion setahun. Soal sekarang ni dia nak masuk, dia adalah syarat-syarat kita kan. Sekarang ni tak boleh, kita tak boleh exclude dia lah. 40% sahaja yang boleh diberi kepada yang kita ketepatan. 60% kena buka. Itu boleh tanda juga yang 60% tu, tapi kita bersaing dengan mereka lah. Maknanya ada dua kita punya concession. Kita bagi dia orang 70%, perolehan GLC kita bagi 60%. Itu kos untuk kita sign. Kenapa? Tapi kita dah katakan tadi, kita dah boleh berdagang tanpa CPTPP ni. Jadi kalau Dewan Perdagangan Cina, Dewan Perdagangan India, Dewan Perdagangan Melayu kan, yang ahli-ahli Dewan ekspor kan, kita dah ada dah, perjanjian tu dah ada dah. It's only in play ni, in effect ni, melalui ASEAN dan direct kita dengan dia. Maknanya tak ada hal kita nak masuk ke sini. Kerana kos itu terlalu tinggi. Itu tak masuk, tak perlu disebut pasal ISDS. ISDS ni saya akan sikit, ada dalam ni kita ada. ISDS ni adalah satu tribunal ni macam mahkamah, right? Tapi bukan mahkamah di Malaysia, bukan mahkamah di negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan yang 10 negara yang lain tu, Canada, New Zealand, Australia, bukan kerajaan. Dia adalah tribunal ataupun mahkamah yang terletak di World Bank. Letak di World Bank, dan hakim dia adalah daripada private sector, lawyer daripada private sector. Itu dia mahkamah. Jadi kalau ada pelabur yang sama dengan kerajaan Malaysia, right, dia tak main dekat Malaysia, tak main mahkamah Malaysia. Dia akan sama kita dekat New York. Dekat New York, exit dia nama dia. Mahkamah tu dipanggil ICID, exit ICSID. Mahkamah kita panggil mahkamah tribunal swasta, aplikasi swasta. Pasal banyak macam Indonesia pernah bersamaan dengan satu sebuah syarikat Australia. Dia saman kerana masalah dispute pasal lesen perlombongan, right? Indonesia kos dia untuk nak defend kes tu sampai belanja 40 juta ringgit. 10 juta untuk nak bayar mahkamah tu, 30 juta untuk kos-kos perguaman.
Satu kes. Jadi ISDS ni apabila pelabur tu mengatakan, oh, undang-undang tu walaupun dia dah ratifikasi, belum comply lagi dengan syarat-syarat CPTPP ni, dan kita nak ubah. Kita kan kata tak, dia pun sama kita. Ada dispute lah. Dia kata tak, dia sama kita. Di New York ni, kita pun kena bawa lah peguam-peguam kita kat New York tu. Pegawai kementerian kena duduk kat sana sampai ke boleh belanja sampai ke 40-50 juta. Kena defend. Kalau tidak, dia kata dia tuntut sampai bilion-bilion. Macam di Pakistan pada 2019 disaman oleh sebuah syarikat Australia ya. Rombongan juga, right? Ada sikit fikiran pasal tu, kan? Pakistan kena saman dan kena hukum bayar $5.9 bilion, $5.9 billion. Itu lebih pada bajet kesihatan. Bajet kesihatan 70 juta kan? Lebih pada bajet kesihatan kita. Dan Pakistan sebenarnya dia orang dalam masalah ekonomi yang masalah ni sejak Al-Quran yang dialih dulu banyak corruption orang. Dia baru pinjam daripada IMF 6 bilion US. Dalam masa yang sama, sebulan dua kemudian kena saman 59 bilion kerana dikatakan dituduh breach perjanjian pasal lombong, satu lombong copper sama juga di Pakistan. Hari itu ICS. Jadi pada kita pergi ke kiri buat dasar baru, kanan buat dasar baru, kita boleh kena saman, kiri kanan boleh kena saman. Itu dia ICS. Saya nak tambah sikit je. Saya harapkan sebab kalau tengok apa ni press release statement yang agak mudah, pakar ekonomi pun akui perkara ni tak elok untuk kita. Lepas tu dasar kita selama ni NEP sebagai tu kita tak boleh pakai dah, ya? Itu kedua. Ketiga, saya nampak ini sebenarnya insya-Allah penjajahan ekonomi, ya? Ini saya minta lah supaya pihak pemerintah cerdiklah sikit, ya, cerdik sikit sebelum membuat keputusan. Jangan kita terpengaruh dengan kata-kata apa ni yang orang kata lebih nampak indah dari rupa lah kan. Kami bersama dengan kalau bersama negara lain, tetapi rakyat dan usahawan kita menderita, apa makna dia? Fokus kepada perkara yang patut kita buat dulu. Dan saya nak tanya, bukan saya nak merendahkan, tidak. Kita ni competitiveness kita ni macam mana? Cara reality lah. Sampai taraf Korea dan Jepun ke produk-produk kita. So kita betulkan tu dulu sebelum kita nak melangkah keluar. Ini kita kena very realistic. Saya minta betul-betul dari pihak pemerintah dan kerajaan kita untuk fikir panjang perkara ini. Terima kasih. Untuk pengetahuan semua, sepanjang 10 tahun yang lepas, kita memang terbuka kepada investor daripada luar. Dan sekarang ini terdapat 43% equity yang daripada international investor. Dan oleh kerana investor ini banyak di Malaysia dan mereka sebenarnya mengandaikan bahawa labor force di Malaysia adalah murah. Dan oleh kerana labor force di Malaysia adalah murah, ianya disebabkan oleh foreign labor, bukan rakyat Malaysia. Dan oleh kerana foreign labor kita ini murah, ianya telah menggugat labor force kita juga. Sebagai contoh, 1.5 juta graduan yang bergaji kurang daripada RM3,000. Ini ada dalam Rosser punya statistik. Dan 1.5 juta tu bermakna dalam 10 tahun yang lepas, 10 tahun mereka ini telah graduate dalam masa 10 tahun yang lepas. 1 tahun kita keluarkan graduan kita dalam 200,000, betul? Jadi kalau 1.5 juta 150,000 1 tahun bermakna 10 tahun dah mereka ni bekerja
masih lagi bergaji bawah 3,000. Dan living wage yang dikeluarkan oleh bank negara adalah 2,700. Dan kalau ikutkan wage yang sepatutnya adalah RM2,080. Jadi ini memang sedikit dibandingkan kemajuan yang kita telah adakan. Dan berbanding dengan kenaikan rumah contohnya. Kalau dulu 20 tahun dulu saya graduate, rumah kos murah baru RM75,000. Tetapi sekarang ni kos murah sebenarnya di dalam Kuala Lumpur ini kita takkan dapat rumah RM75,000. Paling kurang it is outskirt of Kuala Lumpur RM350,000. Okey. Dengan gaji yang dah 10 tahun baru meningkat kepada RM3,000, macam mana seseorang itu boleh membeli rumah untuk keluarga mereka. Dan sekarang ini ada 250,000 graduan di Malaysia ini yang masih lagi tidak mempunyai kerja. Mereka ini graduan, tuan-tuan. Okey. Kalau kita menghabiskan wang kerajaan sebanyak sekurang-kurangnya 100,000 seorang, bermakna 250,000 kali dengan 250,000 kali 100,000, bermakna berbilion kita habiskan. Dan mereka ni tidak mendatangkan apa-apa kepada ekonomi kita. Jadi adakah ini kemajuan yang kita perlukan? Dan sepatutnya kerajaan cuba mencari penyelesaian bagaimana graduan-graduan ini dapat meningkatkan kehidupan mereka dengan meningkatkan otomasi, meningkatkan IR 4.0, meningkatkan IoT, supaya mereka ini sebagai graduan boleh menjalankan kerja-kerja yang bukan yang dilakukan oleh foreign workers sekarang. Jadi inilah perkara yang perlu, salah satu perkara yang perlu kerajaan lakukan. Dan kita walaupun menyokong kerajaan di belakang, tetapi kita perlukan perkara ini dilihat semula, dan kita sebagai rakyat yang akan memilih pada PRU yang 15 ini, supaya kerajaan yang ada sekarang dapat menjalankan perkara-perkara yang sudah lama kita berasa yang kita ini telah dipinggirkan oleh kerajaan, terutamanya dalam keadaan politik yang sedikit cacar merbah sekarang ini. Dan kita sebagai 70%, saya difahamkan rakyat Malaysia Melayu sudah mencapai 70% sekarang ini, bukan Bumiputera sudah sampai ke 70%, bukan 68% lagi. Dan 70% Bumiputera Melayu, termasuk Melayu, hanya mempunyai 9% daripada equity di Malaysia. Dan harta tanah di Malaysia ini pada 10 tahun yang lepas didapati dibuat kajian bahawa kita cuma mempunyai 12% saja. Jadi di manakah 70% rakyat Malaysia ini diam ataupun dapat meningkatkan ekonomi mereka di dalam keadaan CPTPP ini diratifikasikan. Itulah persoalan yang besar yang kita perlu selesaikan. Bukan sekarang, bukan masa depan, tetapi sebenarnya ianya bermula semalam. Okey. Investor state dispute settlement is only one level. Maknanya kalau ada appeal, is there another level to consider the appeal or Tak ada. it stops there? Dia stop. Okay.
banyak. And then you mentioned here state berkebuan kepada kerajaan Malaysia di Selamat Isip because of on the policy that government misplaced or whatever. How can they bring in the government as a defender? Okey, saya beri contoh. Macam tadi saya beri contoh Pakistan dan Pakistan dan Indonesia, right? Dia tarik balik lesen lah, tarik balik lesen atas dasar kepentingan negara, keselamatan apa. Jadi itu satu kes sama lah. Satu lagi kes macam di Egypt, Mesir, right? Dia ada gaji dia rendah sangat, Mesir. Ini dah lama dah 2012. Dia orang nak meningkatkan gaji minima dia orang satu tahap ni. Lepas tu syarikat Veolia daripada Perancis, dia orang ada buat dia buat PRX untuk waste management. Dia sama kerajaan Egypt kerana meningkatkan gaji minima. Jadi macam peraturan macam ni lah yang dia takkan bagi. Walaupun macam minimum wage, dia bukan undang-undang. Dia kalau kat Malaysia dia panggil wage order, right? Dia satu sebahagian daripada perundangan ini. Tapi mana semua peraturan sekiranya semua tak boleh yang melanggar kepentingan mereka, mengurangkan keuntungan mereka. Dan apabila macam kita katakan Pakistan, dia kena saman 59 bilion US dollar, right? 59 dolar itu bukan kos yang dia telah belanja dekat Pakistan ni buat jalan, tak. Future profit. Dia kena saman future profit. Jadi maknanya apa ni? Saya perlu tekan juga macam ratifikasi ni untuk buat kita kadis ISDS kan. Jadi kita kena comply undang-undang peraturan macam sekilas tu kena masukkan, right? Lepas tu kita kata okey, semua dah dimasukkan, dah comply. Kita submit kepada Secretariat di New Zealand. Dia kata okey, tuan dah negara Malaysia dah boleh ratifikasi. Maknanya kalau kita ni masuk ke masa depan juga, kalau kita nak buat satu dasar ataupun nak isu satu sekila baru, right? Kita kena tanya lah, ini akan mengurangkan keuntungan pelabuh-pelabuh keseluruhan tak? Pasal dia orang zaman. Itu perlukan. Itu yang kalau dah bahasa orang putih dia panggil regulatory freeze. Akan freeze kita. Lepas tu macam di South Africa, dia ada macam dasar ekonomi baru juga. Dia panggil Black Economic Empowerment, BEE, right? Dia buat satu undang pasal perlombongan mineral dan minyak, right? Lepas tu dia syaratkan 40% saham kena rakyat South Africa hitam. Macam Bumi Putra lah, right? Lepas tu satu syarikat daripada Itali saman mereka. Dia kata ini tak boleh, tak adil. Dia buat bawah FPP. Dan dua perkara FPP, Fair Development dan Expropriation tu saya ada jelaskan dalam. Okay? Jadi kerajaan South Africa pasal dah kesamaan ni takut tarik balik. Jadi dia free satu, tak berani nak buat undang-undang baru. Satunya bila dah buat pun kita akan tarik balik. Itu yang dia regulatory change. Maknanya kita akan tak pergi kiri, tak boleh pergi kanan, tak boleh. Undang-undang kita akan macam ni. Maknanya pokoknya apakah dalam jangan ni, apa yang paling supreme sekali, apa yang paling tinggi dan utama sekali? Pelabuhan asing. Itu the essence of it. Apa dia punya weaponnya? Investment chapter, bab pelaburan. Dan apa weapon machine gun apa di dalam pelaburan, apa di bab pelaburan ni? Fair and equitable treatment dengan expropriation, dua provisi, dua klausa dalam tu. Yang apa-apa syarat yang kita buat, yang kecualian yang kita telah dapat di bab-bab lain, Bumi Putra ke apa, tak Bumi Putra ke, tak kalis dua klausa, tak kalis dua klausa. Dia boleh sama ni, walaupun kita dah ada kecualian. Ini saya tanya sendiri kepada Kementerian PT tu, right? Saya jaga masa tu TPPA lagi. Masa tu klausa 11. Jadi saya tanya pada pergi ke tahu rasa kan pegawai-pegawai sana lah. Jadi dia tanya, tahu tak ada klausa ni yang kata boleh pasti semua pengecualian tu boleh takluk lah, pengecualian itu takluk. Dia kata ya, maknanya dia pun tak perlu check. Right? Oh, dia kata kita akan harmonize agreement ni supaya masih berjalan. Dan kebanyakan ISDS cases dan ISDS cases ni makin banyak sekarang ni.
makin banyak. Dan law firm di yang besar-besar pun dah nampak ia ni sebagai satu bisnes. Nampak sebagai satu bisnes. Maknanya ISDN pun satu bisnes. Macam insurans kan. Claim atau saman kepada yang dipanggil ambulance chaser kan. Siapa yang naik langgar je dia pergi cepat, lawyer dia pergi ke hospital cakap, baik saya dengan saya akan saman insurance company yang apa di kereta yang langgar awak. Macam je lah. Dia kata dia akan bayar 100% your cost. Tapi kalau menang, share. Because share berapa%. Sebab kalau sama je kes Pakistan tu 5.9 billion. So, jadi itu yang ISDS bahaya ni. So eventually, bottom line, kita punya GLC will be reduced to ITS instead. Boleh. Kita tak boleh. Dia tak boleh sama GLC. Dia tak boleh sama GLC. Dia akan sama kerajaan Malaysia. Jadi kalau saya boleh tambah Falan, kita sebenarnya kena tanya, adakah sesi libat urus tu dilakukan oleh semua pemegang taruh GLC ni dengan detail. But we're talking about clauses law yang halus, yang fine detail, yang 300 page buku surat dengan 30 chapter dan sebagainya. Adakah Kementerian Kesihatan sedar bahawa tender mereka, proses mereka mendapatkan ubat juga akan tertakluk di bawah CPTPP? Adakah Kementerian Pertanian sedar kesan daripada petani, pesawah, khususnya dalam konteks benih yang dia akan sistem ni seolah-olah memonopolikan penghasilan benih daripada satu pihak. So there are a lot of elemen-elemen yang akan memungkinkan penguasaan, dominasi syarikat-syarikat gergasi untuk melakukan monopoli secara halus dengan menjajah kebolehan kita untuk menentukan dasar-dasar kita. So selain daripada kementerian-kementerian yang terlibat, kita juga perlu dapat maklum balas. Adakah GLC setuju? Adakah Petronas setuju? Adakah Khazanah Research setuju? Adakah LKT setuju? Bagaimanakah mereka ini akan memberi kesan kebolehan kerana kita punya political economy agak besar dan kuat, dan adakah kita akan mengurangkan kebolehan kita untuk berbentuk? Itu nombor dua. Yang seterusnya saya nak beritahu, dasar ekonomi putera kita masih belum mencapai tahap yang kita perlukan. Mengikut anjuran dalam dokumen Wawasan Kemakmuran Bersama, kita perlu menghasilkan GDP contribution sebanyak 680 bilion. Kalau kita dah kekang cara kita nak buat polisi dasar-dasar yang akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi bumi putera, macam mana kita nak buat dasar-dasar yang baru, yang fresh? Kalau kita dah kekang awal-awal dengan satu trade yang sudah pun kita ada trade arrangement dengan setiap negara ni, tapi kita nak buat template yang baru yang kita pasti hanya segolongan daripada rakyat yang akan mendapat laba. Yang ini mereka yang sudah aktif mengeksport ketika ini. Yang kita tak tahu kesannya adalah yang lain. Jadi kerajaan kena imbang siapa yang kita nak tolong, semua atau segelintir. Siapa yang kita nak bagi kaya, orang luar atau orang kita. Jadi ini yang kita risau, dan kita harap kerajaan ambil maklum bahawa tidak ada kajian yang menunjukkan bahawa CPTPP bakal menguntungkan kita kerana pakar ekonomi terulung, saya sebut ada dah tulis dalam kenyataan. Merugikan kita bukan Justus Stiglitz kata tak bagus, Profesor Jomo kata tak bagus. Laporan menggunakan economic model daripada Arbangga telah menyatakan Malaysia bakal kerugian sebanyak 16 bilion. Sekiranya ia tidak benar, kita minta kerajaan buktikan bagaimana mereka mengatakan ini memberi kesan positif kepada negara. Kalau kita fikir kesan positif pada pengeksport, memanglah data tu cantik. Tapi itu pun belum pasti lagi kerana kos untuk kita comply dengan negara-negara luar, Kanada dan sebagainya juga agak tinggi. Jadi kita tolong siapa sekarang? Jadi saya rasa kita kena mengambil iktibar. Kalau Amerika Syarikat pun buat kempen Buy American First untuk memperkasakan ekonomi tempatan, dalam sirkular yang diserahkan oleh Kementerian Kewangan ada menyatakan kempen beli barangan Malaysia sebagai kaedah untuk spur economic growth dalam negara. Bagaimana ini adalah contradictory dengan apa yang CPTPP ingin lakukan. Jadi kalau kita perlu lagi ruang dan space untuk memodifikasikan berencana strategi kebangkitan ekonomi bangsa dan negara, CPTPP bukanlah yang sesuatu yang kita perlu tergesa-gesa lakukan. Kita perlu sebanyak mungkin ruang polisi untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mengurangkan kesenjangan kekayaan dengan pendapatan di antara kaum dan juga dengan our regional partners. Jadi
saya harap kita mengambil iktibar daripada apa yang telah dibentangkan. Saya punya parting note, saya harap kita yakin bahawa CPTPP ni akan memudaratkan negara dan bangsa. So kalau itu kita menggesa kerajaan mengambil pendirian untuk tidak meratifikasikan CPTPP. Kalau boleh selamanya lagi bagus. Kalau tak boleh selamanya pun at least untuk beberapa tahun ini. So pemimpin politik daripada pelbagai parti perlu ambil iktibar daripada sejarah perjanjian Pangkor dan pengasuhan syarikat India Timur. Please research ini yang berlaku kerana kita dahagakan sesuatu, nanti yang dikejar tak dapat, yang kena tercicir. Last kali tanah Melayu, kalau dalam konteks ini negara kita akan dikuasai, tapi kita dijajah tanpa kita sedari. Terima kasih. Soalan kepada Cik Yazid lah. Jadi kita boleh cakap yang CPTPP ni akan sukarkan negara untuk capai agenda wawasan kesemakmuran bersama tak? Akan membantutkan ke macam mana? Kalau kita tengok di dokumen kawasan kawasan kemakmuran bersama tu, kan, kalau kita tengok dalam dokumen tu tak ada sebut pun perubahan kerajaan sangat. Ada tak sebut perubahan kerajaan? Tak nampak. Tapi yang kecualikan apa yang itu kata khabar untuk Bumi Putra hanya Samud Timur. Maknanya dasar-dasar lain tidak terkecuali. Kalau di New Zealand, dia ada Maori. Bumi Putra ni dia panggil Maori kan? Ya, betul. Gagah kan? Dia orang ada satu perjanjian dipanggil perjanjian Waitini. Dan perjanjian itu jelas apa yang perlu. Kita tak ada. Kita ada 153 kan? Klausul 153 yang lebih kurang 30-40 perkataan, right? Yang lain pun kita tidak ada blueprint. Orang Bumi Putra tak ada blueprint. Jadi kalau kita nak kecualikan blueprint itu, katakan kita ada lah dasar ekonomi baru lagi, kita kata dasar ekonomi baru jadi kecualikan daripada ini. Tapi kita tak buat tu. Pasal dasar ekonomi baru dah tak ada. Kita tak buat kecualikan wawasan, maksud wawasan belum ada lagi. Jadi memang Bumi Putra tidak dikecualikan. Maknanya WPP dia punya sasaran, 10 sasaran tu, dari segi pendapatan isi rumah, dari segi pendapatan penengah gaji, dari segi pemilikan rumah dan pelbagai lagi, right? Semua itu adalah yang sekarang jadi impian, aspirasi untuk anak cucu kita. Kata dulu ada, tapi generasi kita telah mengkhianat kepentingan mereka. Kita tengok financial crisis pada 97 yang lepas. Korea telah meliberalisasikan dia punya ekonomi. Jadi apabila negara luar, terutamanya Amerika, telah masuk ke Korea dan menguasai syarikat-syarikat di Korea, dalam masa 5 tahun ekonomi Korea naik semula berbanding dengan Malaysia, ada sedikit lambat. Tetapi apabila kenaikan tersebut berlaku, sebenarnya siapa yang mempunyai syarikat-syarikat tersebut? Bukan orang Korea lagi. Okey. Pengusaha-pengusaha daripada Amerika dan negara-negara lain yang telah membeli syarikat-syarikat mereka secara murah. Jadi apabila bila naik semula ekonomi, yang merasakan yang dibangga-banggakan kenaikan ekonomi itu semuanya telah menguntungkan syarikat-syarikat daripada negara luar. Jadi sama seperti yang kita akan hadapi sekarang. Dan sekarang ini sebenarnya kita pun telah menghadapinya semula. Oleh kerana investor daripada luar sekarang ini sudah ada 43%. Dialah menjadi toki di negara kita. Dan rakyat kita nak dapat pekerjaan kepada mereka pun sebenarnya tidak ramai yang bekerja dengan GIC syarikat-syarikat tersebut. Oleh kerana mereka mengambil foreign workers. Jadi siapa yang kita nak bantu sekarang ini? Jadi itulah jawapan yang kepada tuan tadi. Sebenarnya kalau kita fikirkan secara logis, dewan perniagaan ini dia bukan anti
trade kita memang promote trade. Kita banyak sekarang ni sepanjang perbuahan kita dah berurusan dengan banyak negara-negara to promote trade. Tetapi dalam kes TPPA ataupun CPTPP kita terpaksa tolak kerana kita rasa dia dah beyond trade. Kita nak berniaga, kita terpaksa bagi lebih. Kita terpaksa berbogel, sedangkan orang lain tu dia boleh makan roti cantik, tapi kita terpaksa berbogel. Jadi saya rasa itu adalah perkara yang kita terpaksa tolak. Kalau kita selfish, kita boleh sokong. Kalau kita selfish, kita boleh sokong. Sebab kita rasa kita tak rugi apa-apa. Kalau syarikat lain sama, dia sama negara. Dia tak sama syarikat, dia tak sama negara. So kita rasa kita semua lah. Tapi kita tak boleh terima. Sebab kita rasa over the long run akan ada impact yang lebih negatif kepada kerajaan. Kalau tuan-tuan tengok balik, teks ucapan daripada RMK 12 yang diletakkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri jelas menunjukkan kebimbangan Yang Berhormat Perdana Menteri kerana pegangan equity Gaya Putra turun. Juga turun ialah pegangan equity bukan Gaya Putra. Yang naik siapa? Yang naik adalah pegangan equity daripada orang asing. Ini sebelum TPP. Bayangkan kalau selepas TPP. Adakah dengan selepas TPP pegangan asingnya akan turun? Kalau turun, apa guna dia nak masuk dengan TPP? Sudah tentu dia nak menaikkan pegangan tersebut. Jadi itu yang kita tak boleh terima. Sebab kalau pegangan itu naik, datangnya daripada mana? Datangnya daripada government procurement yang nilainya 200-100 bilion. Yang itu yang dia nak. Dia nak ambil daripada mana lagi? Banyak perkara-perkara lain yang dia nak ambil yang akan meningkatkan pegangan dia dan mengurangkan pegangan itu. Kalau Perdana Menteri kata kita nak buat satu program untuk membantu Bumi Putra, macam mana? Boleh ke dia buat kalau PPP ni nak dijadikan hilang ni? Boleh. Kalau tak boleh, apa yang dia boleh buat? Kita kena tanya tu kepada kerajaan. Kalau tak boleh, apa yang dia boleh buat untuk membantu Bumi Putra, mengeluarkan Bumi Putra daripada keadaan dia sekarang? Apakah jaminan bahawa Bumi Putra ini akan selamat masa depannya lagi 10 tahun ataupun lagi 50 tahun dan sebagainya? Satu. Yang kedua, kita juga nak minta supaya kerajaan yang ada, yang baru ni, supaya lebih berhati-hati. Kerana TPPA ini ditandatangani oleh kerajaan PM ke-6, kerajaan PM ke-7 dan kerajaan PM ke-8 tak tandatangani. Mereka buat kajian, tuan-tuan boleh tengok sendiri, kajian-kajian tersebut menunjukkan bahawa CBA, cost benefit analysis, menunjukkan bahawa lebih banyak memburukkan daripada kebaikan. Ini dah sign. Sebenarnya dalam tambahan kepada Abang kata, kalau dah naik, kita tak ada apa-apa, kita dah naik. Tapi bila kita dah ratifikasi, ada negara-negara 2 minggu lepas dia ratify, dia dah kena sama. Orang dah menunggu. Syarikat-syarikat ni dah menunggu untuk nyaman. Jadi kita kena hati-hati. Jadi saya minta supaya kerajaan yang ada lebih berhati-hati supaya tidak ratify. The moment dia ratify, basically is game over. Kita tak ratify, kita tak rugi apa-apa. Tapi the moment we ratify, is game over. Trade boleh jalan macam biasa, investment boleh jalan macam biasa, kita tak perlukan sikit. Tak ada repercussion lah. Kita dah sign, tapi kita tak ratify. Tak ada repercussion. Dia fear mongering je. Fear mongering. Fear mongering. We will lose out to Vietnam, we will lose out to semua lah. Kita kerja miskin apa-apa lah.